Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk episod seterusnya saya akan membaca juz yang ke-30 bermula dengan suratul Naba dengan menggunakan riwayat Khalaf dari Iman Hamzah, dari qiraat Iman Hamzah menggunakan riwayat Iman Khalaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, begitulah bacaan riwayat Khalaf dari Iman Hamzah, dari qiraat Iman Hamzah, di mana Iman Hamzah ada dua muridnya yang terkenal, iaitulah Khalaf dan Khalad. Nah, pada kali ini untuk sesi ini, episod yang ke-30 ini, saya akan habiskan dengan menggunakan riwayat Khalaf. Kemudian insya-Allah, diizinkan Allah, saya akan menyambungnya dengan menggunakan qiraat Khalad. Ada beberapa khilaf bacaan yang terdapat di dalam suratul Naba ini. Yang pertamanya pada ayat pertama pada perkataan yatasaalun, akhir ayat, kalimah terakhir dapat di ayat ini, di mana Hamzah yang terdapat di pertengahan kalimah ini bagi riwayat Khalaf, ianya membaca dengan ditashilkan Hamzah dan mat sebelumnya dipanjangkan dengan 3 wajah, sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Dan pada ayat yang ke-6 pada perkataan alam naj'alil arda mihada, alif lam, al
bertemu dengan hamzah, maka bagi bacaan khalaf dibaca dengan saktah, baca dengan saktah. Pada ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwajan, Saki Mansur, di mana mim mati, huruf yang mati bertemu dengan hamzah qata, maka bagi bacaan khalaf dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca secara tahqiq seperti bacaan Hafs Asim ataupun dibaca dengan saktah. Saya membaca tadi dengan bacaan saktah. Pada ayat yang ke-13, perkataan sirajang wahhaja, pertemuan baris dua, tanwin berbaris di atas dengan waw. Bagi bacaan Hafs al-Asim dibaca dengan diidghamkan dengan di ma'al ghunah, dengan idgham ma'al ghunah, baca dengan sirajang wahhaja. Tapi bagi bacaan riwayat khalaf dari Imam Hamzah, ini dibaca dengan idgham bila ghunah, tidak didengungkan, sirajang wahhaja. Begitu juga pada ayat yang ke-15, habban wa nabata, habban wa nabata, khalaf membaca dengan habban wa nabata tanpa dengun ma'al ghunah, bila ghunah. Pada ayat yang ke-16, wa jannatin alfafa, jannatin alfafa, di mana Saki Mahsum tanwin bertemu dengan alif. Bagi bacaan Hafs, maka wa jannatin alfafa, wa jannatin alfafa dibaca dengan izhar. Tetapi bagi bacaan khalaf dari Imam Hamzah, dia dibaca dengan tiga wajah, kerana dia pada hujung, di penghujung ayat, penghujung ayat sebelum waqaf. Maka bagi khalaf dari Imam Hamzah dibaca dengan tiga wajah, sama ada ditahqiqkan, dibaca seperti Hafs, dibaca dengan izhar, atau dibaca dengan dinaqalkan wa jannatin alfafa, atau disaktahkan wa jannatin alfafa. Saya membaca tadi dengan menggunakan naqal wa jannatin alfafa. Pada ayat yang ke-19, perkataan fakanat abwaba, Saki Mahsul di penghujung ayat sebelum waqaf, maka bagi khalaf dari Imam Hamzah dibaca dengan tiga wajah, sama ada ditahqiqkan, dibaca seperti mana Hafs al-Asim dibaca secara izhar, atau dinaqalkan atau disaktahkan. Boleh dibaca dengan fakanat abwaba seperti Hafs, ataupun dinaqalkan fakanat abwaba, atau dibaca dengan saktah fakanat abwaba. Bagi pada ayat yang ke-20, pada perkataan fakanat saraba, Hafs membaca dengan izhar, tetapi bagi bacaan khalaf al-Asim diidghamkan ta kepada sin, fakanat saraba. Dan pada ayat yang ke-22, perkataan ma'aba, di mana Hamzah berada di pertengahan kalimah, penghujung ayat sebelum waqaf, maka ianya dibaca dengan dua wajah dan ditashilkan Hamzah dan dipanjangkan dengan dua wajah, sama ada 6 harakat ataupun 2 harakat.
Maba atau maba. Pada ayat yang ke-23, ayat yang pertama, perkataan yang pertama, labisina, Hafs membaca dengan dimat aslikan la, tetapi bagi bacaan khalaf al-Asri, bagi bacaan khalaf daripada Imam Hamzah, dibaca tanpa mat. Labisina fiha ahqaba. Untuk peringatan kita semua, dalam qiraat Hamzah, sama ada khalaf ataupun khalad, setiap mat selain daripada mat asli yang kita jumpa, semua ada mat munfasil, mat muttasil, mat silah tawilah, dan mat yang mat silah tawilah, mat lazim, semuanya dibaca dengan 6 harakat. Dan pada ayat yang ke-24 perkataan bardan wala syaraba, bagi bacaan Hafs, tapi bacaan khalad, tanwin berjumpa dengan waw, tidak dibaca dengan, tidak digunahkan, tetapi dibaca dengan ma'al gunah, bardan wala syaraba. Begitulah pada ayat 25, illa hamiman wa wasyaqa, dibaca dengan bila gunah, illa hamiman wa wasyaqa. Pada ayat 26, jazaa'an wifaqa, dibaca dengan khalaf, membaca dengan tanpa gunah, jazaa'an wifaqa. Dan pada ayat yang ke-29, perkataan syai'in, syai' bagi bacaan khalaf al-Asri, khalaf Imam Hamzah, dari Imam Hamzah, dibaca dengan saktah. Wa kulla syai'in ahsayna. In ahsayna, tanwin berjumpa dengan Hamzah, qata' di situ, maka dia dibaca seperti mana Saki Mahsul, dengan dua wajah, sama ada ditahqiqkan, dibaca seperti Hafs al-Asim diizharkan ataupun disaktahkan bagi khalaf daripada Imam Hamzah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabah. Pada ayat yang ke-30 perkataan nazidakum illa azaba, nazidakum illa azaba, bagi bacaan khalaf daripada Imam Hamzah, boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada baca secara tahqiq seperti mana bacaan Hafs al-Asim, atau disaktahkan nazidakum illa azaba, dibaca dengan dua wajah. Seterusnya pada ayat yang ke-32, hadaiqa, dibaca dengan harakat mat munfasil, dibaca dengan harakat semua. Mat munfasil atau mat munfasil atau mat muttasil dibaca dengan sama, dibaca dengan harakat seperti bacaan mat, seperti mat lazim. Dan pada ayat yang ke-35, fiha lagwan wala kizaba, seperti tadi juga tanwin berjumpa dengan waw. Bagi Hafs al-Asim dibaca dengan ma'al gunah, tetapi bagi khalaf daripada Ibn Hamzah dibaca dengan bila gunah, lagwan wala kizaba. Pada ayat yang ke-30, pada ayat yang 36, jazaa, mat muttasil, mat wajib muttasil, dibaca dengan harakat. Begitulah ata'an hisab, ata'an, mat wajib muttasil dibaca dengan harakat. Pada ayat yang ke-37 perkataan wal ardi, alif lam bertemu dengan Hamzah, maka dibaca dengan saktah. Khalaf daripada Imam Hamzah membaca dengan Hamzah. Wal ardi, wal
wal ditahankan nafas sekadar 2 harakat, kemudian disambung tanpa menukar nafas dengan dalam nafas yang sama. Touch and go. Wal malaikah wajib muttasil dibaca dengan harakat. Dan pada ayat yang ke-38, illa man azinalah, sakit mahsul, di mana nun mati bertemu dengan hamzah kotak, maka dibaca bagi khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca tahqiq seperti Hafs al-Asim atau disaktahkan. Dan saya sakit mahsul ini saya memilih untuk membaca secara saktah. Dan gitulah pada ayat 39, sya'a, ini kalimah khusus, di mana sya' dibaca secara imalah, syi'at takhadha. Dia juga adalah mad wajib muttasil, maka dibaca dengan harakat. Imalah kan sya, shi, dan dipanjangkan dengan haron dan harakat. Dan perkataan ma'aba, hamzah berada di tengah kalimah, selepasnya ada huruf mad alif, maka hamzah dibaca secara tashil dan dimadkan dua wajah, sama ada dipanjangkan dan harakat ataupun dua harakat. Inna anzarnakum mad munfasil seperti mad wajib muttasil dibaca dengan 6 harakat. Dan pada perkataan qariban yauma, haf membaca dengan guna qariban yauma. Tapi bagi bacaan khalaf dari Imam Hamzah dibaca dengan bila guna, tanpa dengun. Qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Begitulah khilaf-khilaf bacaan yang terdapat dalam ayat surah yang pertama daripada juz yang ke-30 surah An-Naba, mengikut bacaan riwayat khalaf dari Imam Hamzah, qiraat Imam Hamzah. Khilaf-khilaf yang berlaku, insya-Allah sedikit penerangan yang saya sampaikan pada kali ini dapat, semoga Allah memahirkan lagi diri saya dalam pembacaan Al-Quran secara berqiraat, dan insya-Allah semoga ianya memberi sedikit input, sedikit ilmu kepada mereka-mereka yang mahu berjinak-jinak dengan Al-Quran wal qiraat, kepada pemula-pemula. Semoga insya-Allah apabila tuan-tuan dan puan-puan kita semua bertalaqi dengan guru-guru yang mursyid, pakar dalam bidang Al-Quran wal Quran, maka kita mudah untuk membaca dan memahaminya. Setiap khilaf-khilaf bacaan, usul-usul bacaan, kaedah-kaedah bacaan, fash, huruf dan sebagainya berkaitan dengan ilmu qiraat yang kita akan pelajari insya-Allah. Semoga kita terus berteman dengan Al-Quranul Karim. Salam persahabatan daripada saya, Haji Zakaria Haji Terengganu, daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tour yang berhad, yang menyediakan pakej-pakej umrah setiap bulan dengan pakej-pakej yang menarik menggunakan penerbangan MAS atau Saudi Airlines. Hotel-hotel yang dekat kurang daripada 50 meter kurang daripada 100 meter daripada Masjidil Haram, dan 50 meter lebih kurang daripada Masjid Nabawi, dengan menggunakan speed train, visa umrah, dan dibimbing oleh mutawif yang berpengalaman. Insya-Allah, baiklah bersama dengan kami. Jika tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk menaikkan umrah, hubungilah kami di mana-mana pejabat Raudhah Jaya Travel and Tours, atau terus menghubungi saya di talian 0199367657 bagi mereka-mereka yang berada di daerah Kuala Terengganu dan sekitar daerahnya.
Bolehlah terus juga ke pejabat urusan kami di Jalan Tun Adis Kampung Tun Adis Kuala Ibai, tingkat atas 7-Eleven insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana al-ajran hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.